Berita menarik hari ini di Soka.com, Rabu 22 September. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata seramai 283,745 pekerja di Sabah mendapat manfaat melalui program subsidi upah membabitkan perbelanjaan sebanyak RM975 juta. Beliau berkata seramai 782,000 rakyat negeri ini turut menerima bantuan prihatin rakyat BPR membabitkan perbelanjaan sebanyak RM628 juta, manakala bantuan khas COVID-19 BKC juga sedang dalam proses pengagihan. Katanya bantuan berkenaan disasar dapat meringankan kos sara hidup dan membantu pemulihan ekonomi semua lapisan rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Haji yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata bagi mempercepatkan pemulihan melalui pembukaan pelbagai aktiviti ekonomi dan sosial, kerajaan negeri memperhebatkan program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai imuniti kelompok sebelum bulan depan. Katanya kerajaan negeri membuka lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV, mempergiatkan pelaksanaan program vaksinasi bergerak di kawasan luar bandar, pemberian vaksin secara walk-in dan kerjasama sektor awam swasta. Haji yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman berkata kerajaan negeri yakin semua inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan di bawah Pelan Pemulihan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ atau Pelan Pemulihan Jangka Pendek mampu merangsang pertumbuhan dan memulihkan ekonomi serta sektor sosial di Sabah. Sosial negeri yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, sikap segelintir masyarakat menjadikan longkang dan parit sebagai tempat membuang sampah antara punca sistem perparitan tersumbat hingga menyebabkan banjir kilat apabila hujan lebat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, kesedaran masyarakat penting untuk sama-sama menangani punca kejadian banjir selain usaha dilaksanakan kerajaan untuk memastikan sistem perparitan dalam keadaan baik. Beliau juga tidak menafikan pelaksanaan projek pembangunan seperti Lebuh Raya Pen Borneo turut menyumbang kepada masalah parit tersumbat hingga mengakibatkan banjir, namun terdapat juga punca lain yang perlu diberi perhatian. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata pembangunan pesat di sekitar daerah terbabit juga menyumbang kepada masalah parit tidak mampu menampung jumlah air yang banyak hingga mudah melimpah apabila hujan lebat. Katanya lagi pemerhatian pihaknya mendapati banjir kilat berlaku disebabkan kegagalan perparitan jalan raya di bawah JKR dan parit monsun di bawah bidang kuasa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS menampung air yang banyak selain faktor pasang surut air laut. Kilat apabila air laut pasang bertembung dengan air di sungai menyebabkan. Seterusnya, sebanyak RM3.11 bilion dibelanjakan untuk melaksanakan pelbagai inisiatif membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19 di Sabah setakat ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun berkata sebanyak RM1.86 bilion adalah dana daripada kerajaan pusat, manakala RM1.25 bilion lagi daripada kerajaan negeri. Beliau berkata dana kerajaan pusat disalurkan melalui pelbagai inisiatif yang disediakan dalam pelbagai pakej bantuan kepada rakyat dan agensi persekutuan, khususnya Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Masih berkata sebanyak 11 inisiatif disediakan kerajaan negeri untuk membantu rakyat termasuk dalam bentuk wang tunai sekali bayar kepada pelbagai kategori penerima, bakul makanan dan komputer untuk pelajar golongan IKC yang menduduki peperiksaan awam. Beliau menambah kerajaan negeri sentiasa prihatin dan peka terhadap kebajikan dan keperluan rakyat terutama ketika negara dilanda pandemik COVID-19. It's very sad. Orang hilang kerja, makan susah dan sebagainya. Berita seterusnya, Kota Belud terus mencatatkan jumlah mangsa banjir tertinggi di Sabah pagi ini. Setakat jam 9 pagi tadi, bilangan keseluruhan mangsa yang dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara PPS bagi Kota Belud mencatatkan seramai 88 orang, membabitkan 26 keluarga. Jumlah mangsa banjir berkenaan meningkat berbanding 22 orang daripada 9 keluarga setakat jam 5 petang semalam. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri berkata, 22 mangsa membabitkan 9 keluarga kini berada di PPS Dewan Muhibah Kampung Tombol. Katanya 30 mangsa
mangsa daripada 8 keluarga pula berada di PPS Dewan SRJK Chung Hua, manakala 36 orang lagi penduduk terjejas banjir, membabitkan 9 keluarga di daerah sama berada di PPS Dewan SK Tamau. Menurutnya sehingga kini sebanyak 40 kampung di daerah ini terjejas akibat dinaiki air banjir. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana seorang pekerja pembersihan ditemui mati di belakang sebuah perumahan flat di Jalan Tuaran dekat stesen minyak di sini hari ini. Mangsa berusia 50-an ditemui kira-kira jam 1 petang hari ini dalam keadaan terbaring di dalam semak oleh adik kandungnya. Difahamkan mangsa gagal dihubungi sejak petang semalam dan usaha mencarinya cuba dilakukan ahli keluarganya. Menurut adik mangsa yang enggan dikenali berkata, kali terakhir dia menghubungi abangnya pada jam 9 pagi semalam untuk memberitahu abangnya terdapat kesan runtuhan tanah di belakang flat berkenaan. Katanya mangsa kemudian memberitahunya dia akan naik ke bukit berkenaan untuk melihat keadaan tanah berkenaan. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas Agustavia Joguasi berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.28 petang. Katanya sepasukan bomba dikerah ke lokasi kejadian untuk operasi membantu mengangkat mangsa keluar daripada kawasan semak. Tambahnya mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan paramedik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang turut hadir membantu di lokasi kejadian. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.